Ini paling saya tidak tahan lucu dia. Betul-betul. Sampai saya cakap pada istri saya, Rafizi ini memang lucu lah. Apa yang dah lucunya? Ini betul-betul lucu. Serius punya lucu. Peruntukan 1,7 bilion di LCS diguna untuk beli putik kapas. Aduh, kamu tahu apa itu LCS? LCS ini kapal tentera, kapal pesisir, kapal tentera darat atau tentera laut lah, yang pasti. Tapi Rafizi cakap berapa banyak peruntukan 1,7 bilion. Bukan 1,7 juta. Saya baca balik dia punya tajuk. Berapa banyak peruntukan 1,7 bilion. Bilion bukan juta. 1,7 bilion LCS diguna beli putik kapas. Aduh, apa kena lah putik kapas dengan ini kapal tempur pesisir ini. Mungkin bikin sumbat kalau berlubang itu kapal. Oke. Dalam serangan terbarunya berkaitan skandal kapal tempur pesisir LCS, timbalan Presiden PKR yaitu Rafizi Ramli mempersoalkan sebanyak mana uang daripada peruntukan 1,7 bilion. 1,7 bilion untuk alat ganti kapal itu sebenarnya yang digunakan untuk barang kegunaan harian yang boleh dibeli di pasar raya biasa. Rafizi juga menggesa menteri di Jabatan Perdana Menteri yaitu Abdul Latif Ahmad yang didakwa memiliki berkaitan dengan skandal itu dipecat daripada kabinet. Nah, habislah kalau kena pecat. Katanya sejak saya mendedahkan seorang yang bernama Zainab Muhammad Saleh sebagai individu yang dinamakan sebagai istri Latif di dalam laporan forensik projek LCS, sehingga sekarang Latif tidak menafikan kenyataan itu. Katanya satu-satunya kenyataan saya yang dikeluarkan adalah sebelum saya mendedahkan identiti sebenar Zainab Muhammad Saleh, penafian Latif bahwa Zainab Muhammad Saleh bukan istrinya jelas merujuk kepada individu lain, yaitu CFO Dialog Berhad, bertujuan untuk mengelirukan orang ramai, kata Rafizi dalam kenyataannya pada hari ini. Rafizi berkata sebagian besar kontrak Alizes Marine Limited yang menurutnya syarikat palsu yang ditubuhkan untuk menyelewengkan dana dengan kontrak kapal LCS adalah untuk membekalkan alat ganti untuk kapal itu. Kata Rafizi, setelah memperoleh kontrak membekal alat-alat ganti dari projek LCS, invoice dengan alamat palsu dihantar dan arahan pembayaran menyelewengkan dana ke syarikat-syarikat berlainan yang didaftarkan di Malta dan Labuan, kata Rafizi. Akaun bank yang digunakan juga dari Singapura, bukannya di Perancis. Katanya merujuk kepada fakta bahwa Alizes Marine adalah syarikat yang berpangkalan di Perancis. Dia juga membangkitkan laporan forensik projek itu mendedahkan syarikat tersebut sebenarnya tiada lesen untuk mengekspor alat ganti pertahanan seperti yang didakwa. Ini menimbulkan persoalan penting, kata bekas ahli Parlimen Pandan itu. Nomor 1, berapa banyak daripada 1,7 bilion yang dibeli sebenarnya adalah peralatan gantian diperlukan untuk kapal untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan. Kerana banyak alat ganti sebenarnya adalah barangan keperluan harian yang boleh dibeli di pasar raya biasa. Apabila UMNO BN mendakwa projek telah mencapai 50% kemajuan sehingga tahun 2018, berapa banyak dari peratusan kemajuan itu bersabit dengan pembelian barang-barang yang tidak ada kena-mengena dengan alat gantian kapal seperti ini. Kita tahu bahwa kemajuan projek itu mengambil kira semua aktiviti termasuk tempahan alat-alat gantian kapal. Seterusnya, perenggan 26.20 laporan forensik LCS mendedahkan purchase order PO yang dikeluarkan kepada Alizes Marine untuk menempa alat-alat gantian kapal mengandungi sesetengah barang yang tidak memenuhi syarat alat gantian depot untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan membaiki kapal. Seperti air mineral, putik kapas telinga, kain-kain kecil untuk mencuci, kipas dan sebagainya. Ini menunjukkan tahap penyelewengan dan penipuan yang berlaku dalam proses perolehan, kata Rafizi.
Rafizi mendakwa Latif dan Zainab sebagai jerung besar yang mengaut keuntungan daripada projek LCS melalui syarikat luar pesisir yang dilantik sebagai perunding projek walaupun tiada kelayakan. Justru dia menggesa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk memecat Latif daripada kabinet dan Muhyiddin pula selaku Presiden Bersatu perlu memaklumkan secara rasmi kepada Ismail Sabri siapa yang ingin dicalonkan oleh parti itu untuk menggantikan Latif. Untuk rekod, Latif merupakan anggota UMNO sebelum menyertai Bersatu pada 2019. Ketika masih bersama UMNO, dia pernah menjadi timbalan Menteri Pertahanan ketika kementerian itu dipimpin oleh Ahmad Zahid Hamidi. Wow. Katanya ini satu ujian penting untuk menilai adakah Muhyiddin dan Bersatu benar-benar ikhlas dalam menentang rasuah. Seperti tulisan beliau yang mengambil kredit atas penghukuman kes SRC baru ini, kata Rafizi lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Antara dua saja saya ni, sama ada Teletubbies ataupun Robin Hood. Kamu rasa saya Robin Hood ke Teletubbies? Entah apa-apa aja lah. Okey, Datuk Seri Najib Tun Razak belum selesai lagi. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dia menghadap pula kepada Hakim Mahkamah Tinggi yang baru, yang saya pasti kali ini tak ada lagi lah konflik of interest lah apa semua itu. Dan kali ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu kamu satu rahsia yang makcik-makcik, pakcik-pakcik ramai tak tahu tentang Najib Razak. Ramai makcik-makcik belum tahu bahawa Najib Razak sudah masuk di penjara, tetapi Najib Razak masih lagi melalui lebih daripada 20 pertuduhan. Najib yang ahli Parlimen Pekan itu sekarang ini dibicarakan dengan 4 pertuduhan salah guna kuasa. 4 pertuduhan. 4 pertuduhan salah guna kuasa. Makcik, kamu tahu ke apa itu salah guna kuasa? Salah guna kuasa maksudnya adalah salah guna kuasa lah. Apa lagi perkataan lain? Kalau dah salah guna kuasa lah. Salah guna kuasa. 4 pertuduhan. 4 pertuduhan salah guna kuasa. Lepas tu paling best, paling mantap, 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Waduh, aku pun baru dengar perkataan haram pun dah naik bulu rumah ini. Naik bulu rumah sudah. Bulu ketiak pun bulu hidung pun naik juga. Terkejut nih kalau dengar perkataan haram. Saya paling risau kalau anak-anak makan duit haram. Makan duit haram pula. Makan nasi hasil dari duit haram. Bikin takut itu. Tapi Najib Razak ada 21 pertuduhan pengubahan wang haram. 21 bukan 2.1. 21. Orang tanya saya, kau tak kesian kan Najib Razak? Saya kesian, betul. Saya kesian. Isteri saya pun cakap dia kesian. Kami sangat kesian kepada Najib Razak dan Rosmah Mansur. Apalagi kalau fikir-fikir Rosmah Mansur sekarang terpaksa tidur bersendirian. Tidak dapat dibayangkan kesian dia. Tapi inilah realiti dia, tuan-tuan dan puan-puan. Saya beritahu realiti. Bukan menyenangkan hati. Yang ini realiti. Realitinya, Najib Razak ada 4 pertuduhan salah guna kuasa, 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Untuk berapa banyak duit? 2.28 bilion, makcik. 2.28 bilion dana 1MDB. Dana 1MDB. Dana ini dana apa? Dana negara Malaysia, kekayaan negara Malaysia. Dan sekarang ini pihak pendakwaan cuba berhujah bahawa itu semua kesalahan di 1MDB itu dilakukan oleh Jolo dengan restu Najib. Ini lagi. Kalau Najib kena 42 juta 12 tahun, kalau 2.28 bilion, aku tak tahulah berapa lama. Lepas tu denda dia, tak tahulah. Najib kena denda di SRC 42 juta ringgit, dia kena denda 210 juta.
Yang ini 2.28 bilion, adui. Dah tahulah kalau hukuman dia bilang 5 kali nilai suapan mana yang lebih tinggi. Alamak, 5 kali 2 10 bilion mau kena bayar. Dari mana mau kurik 10 bilion? Makcik-makcik, tolonglah kamu teruskanlah berdoa untuk Najib Razak supaya dia sihat. Okey, dan dia dapat keadilan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Betul-betul muka saya macam Teletubbies.